Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, insyaAllah. Harapnya sepanjang hari ini dah nak kata macam-macam dapat. Tak tahu nak kata macam-macam ke tidak, tetapi harapnya ada benda-benda yang impactful lah, dalam konteks kita melihat realiti kita, peranan kita, dan seumpamanya. InsyaAllah malam ni tajuk yang akan dikongsikan adalah amal jama'i. Boleh baca Boleh baca. Mak. Okey. Ada pointer kan. Alright. Okey, so malam ni insya-Allah kita akan terfokus kepada beberapa perkara. Satu ialah apa benda tu. So amal jama'i ni memang directly ambil daripada bahasa Arab lah sebenarnya. Apa bendanya? Kenapa, why dan bagaimana So tiga soalan yang kita kena cuba jawab. Sebelum tu nak survey lah kot. Biasanya kalau ni sesi online akan buat survey punya ni lah tapi ni macam tanya secara ni lah, respon secara visual lah. Siapa yang dah pernah dengar penerangan apa-apa berkenaan dengan tajuk ni? Amal jema'i ataupun dalam mood yang seumpamanya lah. Dah? Pernah. Beza pernah dengan dah. Pernah. Dah pernah. Kalau kata pernah tu dah pernah kot. Pernah kot. Ada jama'i tu. Lain? Pernah. Tak pasti. Okey. Okey, insya-Allah. So yang pernah insya-Allah macam-macam boleh boleh dilontarkan bila ditanya. Yang belum pun boleh juga menyatakan pandangan dan persepsi semasa lah kot, insya-Allah. Now, kita akan tiga soalan besar lah. Basically, apa bendanya? Kenapa nak sibuk-sibuk cerita benda tu? Pentingkan dia ataupun dan kemudian kalau dah clear dan kalau betul penting, macam mana pula dari segi how Apakah itu amal jama'i? Now, satu soalan yang common, tapi kalau pernah dengar saya cerita benda ni secara formal ataupun informal, satu soalan yang satu soalan yang saya kerap suka tanya adalah apa perbezaan di antara amal jama'i dengan amal beramai-ramai? Siapa boleh jawab? Ataupun kata ni soalan trik ni sama kan? Atau sila. Apa yang saya faham pada amal jama'i ialah dia jemaah maksudnya kita buat satu amalan tu ataupun kerja tu bersama-sama. Okey. Ramai-ramai ni macam kita buat satu benda tapi ramai-ramai. Contohnya macam solat jemaah. Kita solat bersama-sama, jemaah ramai dan sama-sama. Banding kalau solat ramai-ramai, semua orang solat tapi dia sendiri tapi ramai dalam keadaan ramai. Contoh dah saya boleh bagi jawapan. Tersedak kenapa ni? ada tegur apa? Ada solat beramai-ramai je kata dia. Dia lain? Kalau dengan apa yang disebut tadi tu, ke apa benda tu ataupun saya menyetujuinya. Okey. Menyetujuinya. Ada yang tak setuju? Ada nak bangkang? Ada nak Tambah. Dia punya point tu setuju lah. Cuma kan kadang-kadang ringkas dia, amal jama'i ni dia amal yang secara tersusun. Maksudnya kalau amal ramai-ramai macam dia tak tahu lah. Maksudnya tersusun dan ada objektif. Dan kalau amal ramai-ramai ni dia boleh contoh tu, kalau contoh yang sama belajar, contoh yang sama solat kalau berjemaah dia untuk dapat pahala 27 mungkin imam dan contoh dia punya tujuan tu objektif dia untuk dapat pahala berjemaah. Kalau amal ramai-ramai tu masing-masing dapat pahala tapi pahala sendiri lah. Tu pandangan anak dia ada tujuan dan tersusun. Yang pahala tadi apa? Pahala tu tujuan ke pahala tu? Tujuan. Okey, ada lagi? Nak tambah?
Atau nak soal pun boleh. Okey. Rasanya ni soal ni memang biasanya memang kenapa dia bawa contoh ni sebab dia paling obvious lah kot. Paling obvious. Contoh yang tadi yang Aisyah sebut semua faham ke? Biasanya yang ni biasanya paling obvious masa bulan Ramadan lah, bila contoh solat beramai tu. Maksudnya solat ba'diyah lepas isyak, ramai-ramai akan bangun sementara sebelum tarawih tu kan. So kalau kita masuk kat masjid tu, kita tahu itu solat dalam keadaan ramai, tetapi kita tak kata dia solat berjemaah. Cumanya beza dia ialah apa? Main beza antara yang kalau kita ambil contoh tadi, solat beramai-ramai dengan solat berjemaah ialah apakah fundamental perbezaan dia? Dari segi kebersamaan. Dia duduk kat masjid yang sama. Kebersamaan tu maksudnya. Ada imam. Itu fundamental different Imam makmum dan tanpa imam makmum lah. Betul Faham ke aku cakap macam tu? Maknanya once ada imam makmum tu lah yang menjadikan dia berjemaah. Dan bila kita cakap ada imam makmum, dia ada disiplin dia. Kalau kita ambil macam yang paling apa yang memang tak boleh buat dalam solat berjemaah? Tak ikut imam. Lagi? Gerak 3 ni. Tapi itu cerita yang tak ada kaitan solat berjemaah tak berjemaah kan? Kenapa kau berjemaah ni? Saya tak berjemaah boleh lah. Mana pula? Okay. Kan kalau kita kata macam tak boleh mendahului imam, ataupun kalau yang teknikalnya ni pun mazhab Syafi'i ke siapa yang belajar? Maknanya kalau tertinggal berapa rukun apa semua ni, ada perbezaan tak ikut mazhab ke tak tahu? Futur apa? Maknanya imam dah ke depan. Dah ke depan tu bukan dia berjalan ke depan. Tinggal rukun lah. Tiga kan? Itu based on mazhab ke semua dia sepakati? Mazhab kan? Tahu mazhab lain macam mana? Tak pernah belajar. Okey, tak apa. Tapi nak katanya adalah pembincangan pasal disiplin-disiplin dia kan. So satu yang paling tu kita kata pasal mengikut imam mengikut imam. Kalau kita solat sendiri, ikutlah kita nak baca Al-Baqarah ke Al-Ikhlas kan. Kalau kita ikut imam, kita nak baca Al-Ikhlas, dia pergi baca Baqarah. So macam mana? Ikut je lah. Kita nak baca Al-Baqarah, dia baca Al-Ikhlas je. Ikut juga faham kot faham kot. Tapi maksudnya macam ni sebab kalau kita suka baca panjang, imam tu baca pendek, frust tak? Ataupun rasa macam ada tendensi untuk aku still nak baca lagi. Rasa syukur macam ni. Itu memang maksudnya memang kita suka pendek kan. Tapi ni kalau orang yang memang dia menyampah imam baca pendek, contohlah atau kan. Tapi disiplin je dia masih kena ikut kan. Otherwise dia pergi cari masjid lain lah. Okey. Imam ni memang kena dituruti ke? Ke ada keadaan yang kita tak payah ikut imam dah? Ada. Kalau tambah atau kurang makan. Tambah. Kalau imam terlebih atau kurang makan. Maksudnya kalau terlebih dia ikut kan. Kalau terlebih dari akhir sampai imam duduk balik. Lagi. Kata kurang? Keluar. Apa imamnya? Tunggu sampai imam minta keluar ni naik. Maksudnya mungkin secara general je imam memang kena ikut. Imam memang kena ikut selagi mana dia tak melanggar orang kata syarat-syarat sah, syarat wajib, rukun-rukun solat lah. Kalau dia nak melanggar tu tengok macam mana yang kalau melanggar tu kena tegur kan. Kalau dia tak melanggar tu yang boleh mufaraqat solat. Okey. So dia ada benda kalau bahasa layman term tu dia ada benda yang kita kata salah. Ada benda yang macam silap. Faham? Silap tu macam tertinggal ke apa dan tengok apa yang dia tinggal tu kan.
Ya, ada slide lepas ni. Okey. Kalau imam buat silap, macam kita cakap tadi, contohnya imam terlupa tahiyat awal, dia bangun kan? Tunggu. Oh, kalau dia dah bangun Kalau dia bangun, dia lebih daripada separuh tu macam mana? dia dah bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kat kita tak ada bunyi tak? dia dah bangun dah. Yang kedua, teruskan itu imam. Teruskan. Tegur 40 dah. Tegur apa? Lepas tu kalau kemudian bila dia sujud sahwi, kita ikut tak? Ikut Kenapa tak? Dia yang salah, pasal aku pula kena ikut. Tanggung sama-sama. Alright. So kat situ okay. So ada benda-benda lain, contohnya ada cara tegur dan sebagainya kan. Alright. So itu menggambarkan dia ada some form of discipline, betul tak? Dan kalau dia memang menyeleweng, kita keluar, kita memang kena mufarakah kan. Itu ya hanana ke ataupun yang memang kita kata ni bukan solat ni kan. Contohnya lah. Itu memang tak ada orang buat macam tu, tapi itu contoh ekstrim kan. Tapi benda-benda lain tu macam yang kita sebut tadi. Now, so itulah gambaran secara umum, gambaran berjemaah. Kalau cakap macam tu faham? Alright. So maksudnya ada cara tegur dia bukan kutuk belakang kan. Imam ni kan dia of course kita tak bercakap dalam solat, tapi faham Now, so bila kita cakap pasal bekerja berjemaah dalam konteks selain daripada solat generally bila sebut amal jemaah ini kita akan cakap okay, amal tu bekerja lah kan. Amal tu kerja lah. Apa word lain sebab bahasa Melayu dah jadi bahasa Melayu ke amal. Bekerja dalam disiplin organisasi. Right? So itu apa benda bila kita cakap amal jemaah ni presentasi malam ni bukan bersifat sebab dia ada definisi textbook dia. Tapi ni mau kepada dalam layman's term nak faham konsep So bila kita cakap beramal jemaah ni biasanya memang implikasi dia bukan hanya just bekerja beramai-ramai. So sebab tu bila cakap apa bagusnya bekerja berjemaah, sebab kadang-kadang kita bagi justifikasi elok bekerja beramai daripada seorang. But bila kita cakap tadi by that definition, kita bukan cakap pasal benda tu. Kita cakap pasal kena ke berorganisasi. Sebab bekerja beramai-ramai ni happy lagi. Bila salah seorang daripada kita jadi imam, dia dah tak best sangat. Faham? Kan nak kena ikut, macam dia ada isu tadi, dia nak kena ikut dia. So itu yang biasa orang tak suka. Now, so far faham tak ada faham. Okay. Now, kenapa? Kena sangat ke? Penting sangat ke? Bagus ke? Bagus ke? Tak apalah. Bagus. First level soalan lah. Kena ke? Sebab macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau nak memusafi pun Rasulullah galakkan ada seorang yang macam tu lah, macam pentingnya kerja amal ni, amal ni. Dia sesuatu benda tu kena ada lead. Dekat apa-apa pun mesti ada something dalam organisasi tu. Macam musafir tadi. Alright. Yang lain? Tak dia nak menyanggahi ke? Dia dah cakap tekak dia tak ayat tambah. Ni tak ada amal jemaah ni je. Lagi? Sekejap, kalau siapa yang kata sekejap, sebab kalau kau setuju dengan jawapan kena, maknanya kau dah buat ke? Kena tapi kenapa saya nak buat pula? Tu memang pelik lah. Tapi kalau semua kata kena, maknanya dia follow up soalan dia, kau buat ke tak? So kalau buat, macam mana kau buat tu? Ke macam mana? Dia ikut situasi lah. Ikut situasi. Ikut konteks. Maksudnya macam tak semua amal yang kita buat tu perlu untuk buat dalam bentuk amal jamaah. So Buang air. takkan nak amal jamaah tu. Okey. Bila kita cakap buang air berjemaah, kau tu bayang apa? 1, 2, 3, 4. Sebab dia ada dua, sebab kita bezakan tadi kan. Serentak beramai-ramai ke ataupun berorganisasi. Dan kalau berorganisasi apa gambaran tu? Minta izin aku Okey. Kalau
Ada ke keadaan yang bila kau nak pergi buang air kau kena minta izin? Contohnya? Dalam perjalanan Dalam perjalanan. Dalam tu kalau kan minta izin. Bukan maksudnya minta izin nak pergi buang air kat rumah dia kan. Itu memang kena lah. Kita masuk je. Tapi tu cerita lain kan. Macam roboh kan. Dalam perjalanan jauh Ha? ada 2 tol. Ada 2 tol. Ada 2 apa? Arena. Okey. Patutnya dia ayah nak pergi arena kedua, tapi anak dah nak buang masa arena pertama, so anak tak izin. Oh, okey. Okey. Interesting. Dari konsep. Okey. Tak apa. Lagi. dalam kelas. Dalam kelas. Jangan buang dalam kelas. Tengah dalam kelas nak keluar. Okey. Okey, apa yang membezakan tu? Ni kalau soalan keluar sikit Apa yang membezakan tu kalau kita dengar kuliah dekat surau lepas maghrib tadi tuan-tuan kita dengar kuliah. Kita rasa nak pergi buang air. Kita ni Ustaz nak buang air jap. Ke tak? Kenapa beza antara dua? Formal informal. Konteks. Formal informal. Setting pembelajaran. Okey, kalau sekarang ni nak pergi keluar? Ni informal ke formal? Santai lah sebab Santai boleh lah. kita buat setting santai je ke. Oh, maknanya santai tak santai lah dia punya pembeza. Maksudnya Interesting kalau lah. santai tu mungkin setting informal lah kot kan. Yalah, maknanya kalau ni santai kan, informal. So maknanya boleh pergi je lah. Kalau nak buang air. Ada. Tak tahu. Ada tahu macam dekat U kan. Biasa kalau dah masuk U ni tak minta izin terus buat. Time dekat sekolah ni minta izin sebab dia nak latih disiplin budak. Okay, universiti memang fail lah. Ke disiplin ni hanya wujud sebab sekolah? Doktor ikhlas. Ha? Doktor ikhlas. Saya punya kelas Kalau budak keluar, Kalau budak keluar lepas tu? doktor ya, doktor okey lah. Itu soalan lain, itu bukan pasal dia, itu pasal kita kan. Kita ngumpat je lah, dia dah mati. Macam Nah, okay. Kalau saya punya respon akan berbeza based on kita dah set benda tu sebagai apa. Faham kan? Contohnya, kalau dari awal kita dah kata, okay, dalam kelas ni saya nak juga melatih korang punya disiplin. So dah ada expectation kat situ. Dia akan berbeza dengan saya dah bagi acknowledgement awal-awal dan saya punya kelas jangan ganggu saya mengajar, so kalau nak apa-apa keluar je. Faham ke? So those are different setting lah contohnya. So dekat situ yang okay, sebab kat situ dia jadi macam, adakah normally kelas universiti expected ataupun default dia ada elemen disiplin tadi? That's quite interesting question lah. Korang rasa ya ke tak? Sebab rasanya universiti kelas jarang kita expect, tak tahulah korang student, korang rasa macam sepatutnya berdisiplin tak? Yang saya rasa mungkin kesamaan universiti tu dengan kuliah hari dia macam dia gantung pada macam mana pembawakan orang yang mengajar gitu. Contoh kalau kuliah bila maghrib bukan kuliah IAE, kuliah maghrib. Macam sekarang ni dia macam situasi dia contoh macam kita dengar beramai-ramai lah. Contohlah dia bukan kelas yang macam interaktif, kelas dalam satu kelas. Tapi itulah ada setengah kelas kat UIA yang pembawakan dia memang macam tu lah, macam tak kisah nak datang ke tak datang, buat kerja tak kerja, dengar tak dengar, asalkan dia datang. So nanti dia lecturer lah yang tu. Ada yang lecturer jenis yang memang kelas, so datang lambat tutup pintu contoh kan. So kalau nak menjawab soalan tu memang sekarang bergantung pada yang memberi tu kot. So tidak amal jemaahnya doktor. Yang mana? Kalau kelas, setting kelas tu, sebab contoh doktor kata ikut setting kelas. Maknanya kelas tu boleh jadi amal jami maksudnya ke? Boleh jadi. Dia kan jadi amal ramai kalau jenis yang dengar-dengar tak dengar tak apa. Dan dengan beramai-ramai. Tapi kalau nak bincang kat situ dia kena specific case sikit lah kan. Maknanya sebab tak boleh nak pukul rata dan
sebagainya. Okey, tadi sebab bagi asalnya tadi macam sebab nak tahu distinguishing factor dia apa. Sebab tadi boleh kata santai tak santai tu ya ke kan. Kalau contohnya kita mood santai tapi kita tengah nak latih disiplin. Macam mana? Kan, so tu satu benda. Now, kalau kita nak bincang soalan ni, sebenarnya dia ada dua angle kalau nak jawab. Satu angle logik, sunnatullah alamnya begitu. Satu lagi based on nas lah, dalil syarak kan. So kita pergi logik dulu logiknya. Of course logiknya sebenarnya dia akan jadi panjang sebenarnya sebab dia ada foundation sebelum tu yang datang sebelum kita kata logiknya gitu kan. Contohnya kalau kita kata benda-benda yang bersifat yang besar macam ni, tak mungkin dia boleh membesar tanpa nizam. Faham ke ayat tu? Okey, nizam ni bahasa Arab bahasa Melayu apa? Peraturan. Lagi organisasi. Okey, regulation. Okey, boleh lah kan, penyusunan dan sebagainya. Ataupun okey, apa definisi kita tadi? Bekerja secara berjemaah. Kalau in other words, kita akan bekerja secara berorganisasi kan. Betul ke? Kita nasib macam tu. So tak mungkin Google ni boleh jadi sebesar Google tu kalau dia tak bekerja secara berorganisasi. Boleh situ juga secara hukum akalabnya. Ada tak company mana-mana yang boleh sampai sebesar tu? Kalau kita pergi tempat dia macam dia tak ada, kita memang tak ada organisation. Dia memang akan ada lagi dia nak membesar lagi akan ada benda tu. Itu hukum alam So kat sini dia akan jadi macam kalau kita nak cerita kita nak buat kerja besar based on sunnatullahnya, dia memerlukan benda tu. Contohlah saya nak run government, tapi saya tak suka berorganisasi ni. Possible tak? Ada tak mana-mana organisasi tu boleh jadi different type of organisation, betul tak? Macam dictatorship tu satu type of organisation lah. Contohnya demokrasi ke apa benda tu structure yang berbeza-beza tapi dia ada some form of organisation yang difahami Okay. Now, so kita bukan nak membandingkan benda tu tapi nak katanya kalau dia macam mana boleh jadi macam ni? Tak tahu, semua buat kepala sendiri, tak tahu jadi besar macam ni kan. Tersusun cantik kan, ada branch. Ada branch tak tahu macam mana, kena tak bincang pun kan, semua buat kepala sendiri. Jadi macam tu kan. Dia macam itu memang tak logik lah. Senang cerita tak logik kan. Now, kita pergi kepada so hukum alam tu senang cerita. Cumanya dia jadi masih tak menjawab soalan sebenarnya tadi tu sebab dia macam dia akan kata so kita nak buat apa ni kan. Maknanya contohnya saya nak bukan buang air tadi tu kerja besar ke? Contohnya kan macam sebab logik tadi ialah untuk buat benda yang besar lah memerlukan benda tu. Kalau nak buat benda kecil tak perlu sebenarnya. Betul tak? Saya nak cuci longkang depan ni. Perlu ke buat organisasi? Kita boleh kata dia lebih baik. Tapi kalau macam tak perlu macam 3 orang pergi buat, kadang-kadang buat kepala sendiri pun still baik daripada sebelumnya lah. Macam aku buat apa ni, betul habis. Faham ke maksudnya? Tapi untuk organize benda tu satu bandar tak possible. Nah, bila kita pergi pada nas syarak pula, satu ialah pasal solat berjemaah. Signal dia ialah semua familiar ke any type of dalil yang kata solat berjemaah ni penting sangat untuk orang lelaki especially? Ke ada yang memang tak aware macam kena dibuktikan? Ke macam mafhum? Semua buat tak faham pula ni. Aware. Ke takut nanti ditanya korang berapa kali sehari? Tapi faham Maksudnya bukan saja anjuran untuk kena tetapi aturan, sampai kita cakap aturan dia sekali dia cerita Now, ni boleh nampak ke? Dia terkeluar sikit cerita dia ni cerita interesting Saat aku pergi haji dengan Nabi SAW, aku belajar solat subuh kat sini bahasa Inggeris tapi saya translate kan, dengan dia di Masjid Al-Khaif. Dia berkata bila Nabi Muhammad SAW habis, dia pun pusing dan dia nampak ada 2 orang kat belakang
yang tak join solat subuh berjemaah tadi. So dia kata, ajak dia orang bawa dia ke aku kan. So aku pun pergi bawa lah dia orang ni kan. Dan dia orang ni dah cuak lah kan, shuddering in fear, with fear. Dia kata, apa yang menghalang kamu daripada solat sama-sama dengan kita orang tadi? Dia kata, ya Rasulullah, kita orang dah solat kat camp sebelum datang situ. Maksudnya dia orang dah solat siap-siap sebab dia masuk waktu. Kemudian baru pergi situ, rupanya Nabi dengan para sahabat tengah solat berjemaah subuh. So logik tak dia punya alasan? Maksudnya kita orang dah solat subuh tadi kan. Lepas tu Nabi kata, do not do that. Jangan macam tu. Kalau korang dah solat kat camp pun, bila korang sampai masjid, ada solat berjemaah, join juga. Siapa pernah dengar hadis ni? Itu akan jadi pahala sunat kamu, nafilah. Kalau bahasa Arab dia, fa innaha lakuma nafilah. Dia akan jadi solat sunat korang lah. Siapa pernah dengar hadis ni? Maksudnya kalau kita ada kat masjid tengah solat jemaah, walaupun kita dah solat fardu tu, Nabi kata kena join juga. Siapa first time dengar? Saya dia macam tak first time, tapi selalu tengok. Selalu tengok orang buat. Macam dia tahu dia dah solat sebelum tu. Dia dah solat kan, tapi Oh memang tahu. buat. Tapi tu ada dia pentasmik. Pentasmik sekolah. Pentasmik. Okey. Kan tetap suruh. Okey, pelik lah hadis ni. Ke dengan ni betul ke hadis ni? Now, saya pernah baca hadis ni masa dulu lagi baca sebab baca buku fiqh. Saya bacalah. Kalau pasal solat berjamaah ni kan, baca okey, menarik cerita ni. Tapi first time saya ditegur benda ni masa saya first time sampai, lupa rasa macam Czech Republic. Tak ingat masa tu baru sampai Czech Republic ke Poland. Rasa Czech Republic So sampai kat situ kita sampai dalam dah masuk Zuhur So kita pergi lepak kat masjid jap, solat Zuhur. Rupanya habis solat kita lepak kat belakang, azan Asar. So ramai busu pergi ke depan kan. Lepas tu ada pakcik abang tu datang, dia tengok solat-solat. Tapi ada language barrier lah kan. Tapi kita faham lah solat-solat. Kata already kan. Kata even. Sebab kita orang already sebab kita jamak. Dia kata even. Faham lah maknanya ia pun kena join juga kan. So masa tu first time saya terdetik hadis yang dah tahu sebelum tu dalam konteks praktikal tau. So quite interesting lah sebab kadang-kadang kita baca tapi tak tergambar aplikasi dia. So hadis ni quite interesting dan hadis-hadis sebegini quite interesting dalam konteks. Sebab tu kalau based on hadis ni especially kalau saya buat camp channel contohnya, camp channel ke contohnya yang melibatkan ramai musafir, saya tak suka buat kat masjid. Tak suka macam bunyi macam ni kan. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita buat program kat masjid, bila ada iqamah, kalau ada ni kita kena join. Tapi biasanya kita orang boleh buat musafir ni sebab kita nak especially kat overseas so kita nak pengisian, maknanya boleh faham ke? Maksudnya masa tu lebih panjang lah pengisian tu sebab kita dah Zuhur dengan Asar dah jamak. So kita ada boleh balon lah nak jalan-jalan jumpa, nak bincang dan sebagainya. Tapi kalau kat masjid dia tak boleh buat hal macam tu. Dia menimbulkan fitnah Kalau ni antara perbincangan dia ialah dua orang tadi tu, kalau orang nampak ada berjemaah, ada yang terasing dari jemaah, dia boleh menimbulkan fitnah. So samalah macam kenapa kat Dewan Surau tu orang tengah solat, dia orang buat meeting kat bilik bawah ni. Kalau ikut hadis ni, sebab tu saya kalau nak buat apa-apa yang waktu solat tu memang kita terpaksa ada meeting ke apa, saya tak akan buat jauh daripada masjid lah, senang cerita. Sebab otherwise dia menimbulkan fitnah kalau kita tak join jemaah. So ini antara indikasi sampai macam tu sekali lah, penting kalau ada berjemaah kena join. Alright. Yang ni yang Rafiq sebut tadi Iza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Kalau tiga orang bermusafir, hendaklah falyu'ammiru, lantik seorang amir di kalangan mereka, salah seorang. So bermusafir tiga orang ialah bermusafir ramai-ramai. Bila lantik amir, bermusafir jemaah. Faham kan? Macam kita kata tadi, distinction bila ada imam ada makmum baru jadi berjemaah. Sebab tu kalau kita dulu kalau camp-camp macam ni saya biasanya benda ni kita bagi teori, lepas tu kita test. Biasanya contohnya macam contohnya lah pagi tadi kan. Okey, kita akan pergi ke sana. Ni kumpulan. Bila sampai tu saya tanya, korang lantik ketua tak perjalanan tadi?
Kita jadi habit lah. Kita travel sama-sama. Siapa ketua ni? Ada? Oh, mantap. Yang cerita sekali, yang driver luar aku minta kan. Default lah. Okay, so tu now dalam anjuran kat sini. So kalau kita sebab tu kenapa hadis ni dikaitkan sebab maknanya dalam Islam ni even benda yang bersifat macam tu pun kena berjamaah. Apatah lagi kalau kita nak bincang benda yang lebih besar, dan by now rasanya kita dah bincang depan kita, harapnya boleh cerita apa buat kerja besar ni dakwah lah ceritanya kan. Now boleh tak ni gambar apa ni? Ni sebenarnya snapshot daripada YouTube. So ada pakcik tu cerita pasal tu. Tapi sebab saya nak ambil dia punya peta tu. Tahu kan cerita apa ni? Uhud kan. Sebab dia dekat sini ada Uhud Mount. Dan ni ada Khalid Walid yang punya, dia pusing belakang tu kan. So Muslim bertahan kat sini dan ada pemanah kat sini. So dia attack. Dan kita tahu apa yang berlaku. Apakah kesilapan yang berlaku dalam perang Uhud? Kesilapan disebabkan langgar perintah Rasul. Sebab kutip harta balik tabur harta lima. Tabur? Siapa tabur? Dia tentera dia Macam kalau Rasulullah SAW kata selagi mana Nabi tak kasi turun Aceh tu, macam pemanah tu tak kasi turun, jangan turun walaupun apa-apa sebab. Tapi awal-awal macam face perang Uhud ni nampaklah macam tentera Muslim yang dah menang. Tapi Nabi Muhammad tak kasi turun lagi. So bila nampak dah menang tu, nampaklah macam tentera Muslim ni dah ambil Tel Ghanimah kan. Buatkan pemanah-pemanah yang kat atas tu tergugat iman dia. So ada serta yang turun, ada serta yang stay. Tapi sebabkan ada serta yang turun tu lah yang Khalid dengan dia punya tentera dia nampak. So diorang macam apa, masuk dari pintu belakang lah. So yang kat atas tu meninggal dunia. Dan diorang macam kena ambush daripada dua arah, daripada atas, daripada kanan. Macam tu lah. Nah, kenapa dia bawa dalam, apa kaitan dengan perbincangan kita hari ni malam ni? Cakap Memang cakap ketua Now kalau kita dalam keadaan pemanah kat situ, kita rasa kita akan buat apa? Cek iman masa tu. Tengok iman. Kalau ikutkan grup komando. Nah, okey, bila kita tengok iman tu, apa maksud dia? Maksudnya okey, boleh faham kan? Masa tu umat Islam dah menang. Boleh faham kan macam tu? Bila cakap macam tu, maksudnya pada pandangan dia orang, perang dah habis. Sebab saya belajar kecil-kecil, kata pusingan pertama, pusingan kedua, tapi mana ada perang ni ada round 1, mana ada pusingan macam tu kan. Dia, sebab kalau kita baca tu, para sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar semua ni tengah hambat ni kan. Maknanya dia cerita macam orang musyrik tu lari lintang bukang lah. Lari lintang bukang So based on pengalaman sebelum ni, termasuk perang Badar, itu gambaran dah habis lah. Perang dah habis Dia bukan. So sebab tu dia jadi macam perbincangan, kalau fake perbincangan kat sini ni ialah sebab kalau kita bayangkan ada orang tu dia pergi turun dalam keadaan perang masih berlangsung just kerana harta, memang teruk sangat lah. So perbincangan kat sini dia ialah ijtihad yang berlaku kat situ ialah kan perang dah habis. Maknanya it's over. Tapi ada yang bertahan tu kata tapi Nabi, sebab dia punya issue is that kan, kenapa jangan turun? Bukan sebab perang berlaku tak berlaku. Nabi kata whatever happen kan, tak kisahlah perang tak perang pun. So that's where dia punya kesilapan Sebab kalau kita cerita within konteks peperangan, kita akan salah faham terhadap sahabat-sahabat tu. Faham? Sebab saya kecil-kecil betul-betul bayang macam dia kejar harta tu dalam keadaan tengah perang. Which is not the case Which is not the case. Okay. Kisah Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk. Familiar cerita ni? Apa kesilapan dia? Oh tak tahu. Ka'ab bin Malik ni famous kerana ni lah. Dia sebenarnya dia 3 orang sahabat, tapi dia yang paling famous. Saya pun dah lupa lagi 2 sahabat tu. Ingat apa? Oh. Dia? Pasal
jangan perang. Tak jangan perang. Sebab dia tunggu fokus turun Dia, dia takut tanaman dia dia tak untung lah sebab tanaman dia. okey, tu antara reason ni. Dia tahu hukuman kepada dia kan? Pulau. Di bawah Alright. Oh, tu bahasa apa? Buka kamus apa ya bahasa dia? Mulau. Mula. Okey. Kalau dalam satu pembicaraan lebih tinggi, saya suka tanya, besar sangat ke kesalahan dia sampai sebab denda dia tu dahsyat tau. Kan berapa lama dia kena pulau? Sampai ayat Quran pun kata sampai dunia rasa sempit kan? So kita boleh bayang ke kita di macam tu lah, semua member kita semua tak cakap dengan kita rasa kan, berhari-hari, berminggu-minggu kan, lebih berapa, kalau satu hari lebih 3 bulan lah. Kesalahan dahsyat sangat kesalahan dia. Berapa ramai yang mati kerana dia orang tak join perang? Berapa ramai yang mati perang Tabuk? So kosong kan. Kenapa kosong? Sebab tak jadi perang kan? So kenapa teruk sangat denda dia? Dia bukan macam perang Uhud tu menyebabkan ramai mati kan? Apakah kebesaran kesalahan dia? So siapa pernah fikir soal macam tu? Saya rasa sebab ni, sebab dia orang yang ketiga ni selaku orang mukmin tak layak buatnya, sebab ada juga orang munafik lagi. Tapi Nabi je sedia, Nabi tak ada pulau kan macam dia buat dekat 3 sahabat ni. Sebabkan dia orang dia sifat mukmin ni dia orang kena lebih sikit lah. Lebih sikit tu bukan lebih sikit, lebih Kena hukuman lah. yalah. Tapi yalah, mana boleh hukum saja kan? Maknanya dia mesti ada definisi kesalahan tak? Tak pergi perang lah. Okey, kenapa tak pergi perang salah Sebab ayat Quran. So ayat Quran. Sebab dalam ayat surah Al-Baqarah surah 30 yang Cak sebut semalam ketika Okey. So maknanya bila perang tu diwajibkan kena pergi lah. Betul kan? Alright. Tapi nak katanya dalam konteks itu bila dia jadi wajib dan sebagainya, tapi yelah dia macam mana boleh faham kan maksudnya kerana okey macam mana cakap satu benda yang quite interesting bila kalau kita tadabbur Quran, semua umat Islam macam mana cakap semua umat Islam adalah part of organisation Nabi Muhammad SAW. Faham ke kajian tu? Dia tak ada terkecuali. Kita sekarang nak bincang dia je kompleks sikit sebab panjanglah cerita tu. Okey, tak apa. Tapi nak cakapnya, kesalahan besar dia adalah kesalahan amal jama'i lah. Kalau kita kata, faham ke? Boleh faham ke kesalahan tu? Maksudnya semua umat Islam now kewajipannya bila diinstruct untuk keluar. Dia sebenarnya memang tak nak pergi ke? Dia bertangguh kan? Kan kerana pokok apa semua tu dia kata tak apa. Ni musim ni kan. Aku boleh catch up So dia bertangguh-tangguh sampai memang dah tak boleh nak catch up. So dan kemudian yang macam Razin sebut tadi, bila Nabi balik, Nabi tanya siapa-siapa yang tak pergi ni kan. Orang munafik banyaklah alasan dia kan. So itulah exam lah sekarang apa sebut-sebut semua. So yang 3 orang ni dia kata memang tak ada alasan. Dan dia kena denda Now, sebenarnya ada siapa yang biasa dengar, saya suka compare kenapa kesalahan perang Uhud dengan perang Tabuk ni dendanya lain macam. Tapi tu nanti kita cerita kemudian. Siapa familiar dengan cerita burung hud-hud? ni sebab dia pergi benda ni pada Nabi Sulaiman suruh berkumpul semua haiwan. Dia Nabi bila burung hud pergi ke istana Ratu Balqis. Alright. Now, apa kesalahan hud-hud sampai nak disembelih? Bila instruction kata semua kumpul, dia tak datang kan? Semua tahu kan sebab ni based on ayat Quran
Kan Nabi SAW yang kata aku akan sembelih dia kan, kerana dia tak ada sekarang ni kan. Kemudian dia datang dengan membawa alasan yang syar'i lah. Tapi tu jadi cerita lah kenapa bila dia nampak Balqis dan tentera yang tak kerajaan yang tak Islam semua tu, dia kata ni benda besar ni yang dia sepatutnya report kan. Tapi nak kata before that, apa yang salahnya bunuh tiba-tiba nak ni kan, dia bunuh orang ke dia apa? Tak. So semua contoh-contoh ni kalau kita baca Quran, korang pernah tanya ke apa kesalahan dia ni kan? Kita akan perasan tema yang amat overwhelming dalam Quran ni amal jamaah itulah. Maknanya kesalahan dia kesalahan organisasi. Once you are under instruction, denda dia belum ganas-ganas kan? Denda ganas-ganas Okay. Now, ni kalau kita balik kepada solat siapa pernah dengar hadis yang macam ni pula? Kan? Ni hadis Bukhari No doubt ni tentang selection macam ni. Memang Nabi sungguh lah kan. Aku kalau ikut, tapi dalam konteks ni Nabi tak buat tapi Nabi kata perasaan dia kalau ikut hati lah, ni kalau dibahasakan balik, kalau ikut hati lah, aku nak saja suruh orang lain yang iqamah kan. Dan maksudnya banyak ada orang ganti Nabi lah sebenarnya untuk solat Jumaat tu. Aku nak pergi cari siapa yang tak datang solat Jumaat ni, aku nak pergi rumah dia, aku nak bakar rumah dia dengan dia sekali. Itu hadis tu kan. Biasa dengar dia. Kenapa sampai macam tu sekali Bukan sunat je ke? Sebab bagi saya antara untuk menguatkan keutuhan ukhuwah lagi-lagi masa permulaan dia dekat Madinah. Mekah tak ada semua datang masjid macam tu kan. Nah. Tapi nak katanya, boleh faham ke dia punya konteks ni? Dia bukan konteks fiqh tau. Kita tak boleh nak kata dia macam ni haram ke, dia bukan tu. Tapi nak katanya keseriusan maknanya struktur umat Islam macam tu. Itulah dia. Maknanya bila iqamah, bila azan semua ke situ dan sebagainya. That's the expectation, dan siapa tak datang tu dia anggap masalah besar. So kalau kita baca surah-surah Madinah, kita akan salah satu benda besar kita kena faham konteks itu, konteks membina masyarakat. Macam ni? Masyarakat Madinah adalah jemaah Nabi SAW. Kalau kita akan faham so betul. Now, satu disclaimer kalau korang mencari lagi lah semua dalil-dalil pasal jemaah ni, korang boleh jumpa benda-benda yang kalau tak faham konteks boleh jadi ekstrim lah. Faham ke macam tu? So contoh ni satu hadis yang dulu zaman saya baru semangat-semangat ni banyak orang bergaduh benda ni, dan ada yang claim korang ni dah pernah dengar dia ni. Okay. Selepas zaman aku ni akan ada calamities ada kedahsyatan dan sebagainya. Siapa yang keluar daripada jemaah ataupun menimbulkan perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, bunuhlah dia. For the hand of Allah is with jemaah, tangan Allah bersama dengan jemaah, dan syaitan itu yang memecahkan umat kan, dan sebagainya lah. Tu kalau kita ambil literally. So ada perbincangan kat sini, ada orang kata macam so haram keluar jemaah. Dia ambil hadis ni. Boleh ke kita cakap macam tu? Dan kenapa? Okay, kalau sekali baca kau boleh menimbulkan isu tak? Kenapa Nabi kata siapa yang kalau korang tengok kan orang yang keluar daripada jemaah, lepas tu kemudiannya bunuhlah dia. Korang tak sampai hidup zaman yang semua orang guna dalil-dalil macam ni di Malaysia. Maknanya kumpulan, ada setengah-setengah kumpulan dia guna dalil macam ni kan. Macam ada orang ikut guru dia, lepas tu nak keluar, ni Nabi kata kalau keluar jemaah bunuh Kau tak sempat zaman kita dulu memang dahsyat-dahsyat gaduh-gaduh macam ni. Tapi ini penyalahgunaan konteks sebab al-jamaah kat sini apa? Islam. Sebab Nabi dan umat Islam tu dia satu jemaah. Maknanya siapa yang keluar tu memang pihak ke kumpulan lain. Sebab tu dikaitkan direct dengan yang keluar tu memang timbulkan perpecahan ataupun berpihak kepada musuh dan sebagainya. Boleh faham ke kau tu? Now, satu lagi hadis.
Sini And I commanded you with 5 that Allah commanded me. Aku perintahkan kepada kamu 5 benda yang Allah perintahkan kepada aku. Satu, listening. Ayat Arab dia apa sekejap mana pula tadi? As-sam'u, kan? Listen, ta'ah, taat, jihad, wal hijrah, wal jamaah. Macam mana tu? Siapa faham? Allah kata, aku perintah kat korang apa yang Allah perintahkan kat aku. Satu, dengar dan taat, jihad, hijrah dan jamaah. Siapa yang keluar daripada jemaah of the measure of horseman ni, maknanya sejengkal dia telah merungkai tali Islam daripada leher dia, kecuali kalau dia kembali siapa yang panggil kepada jahiliah, dia adalah arang neraka dan sebagainya. Dan dia tanya, wahai Rasulullah, kalau dia, walaupun dia solat dan puasa? Ya, walaupun dia solat dan puasa. So and so on. Now, ni just nak dia tunjuk, kalau lah ada orang pernah bawa benda-benda ni dengan konteks yang salah, dia amat berbahaya. Especially kalau dia kata, Nabi kata siapa keluar jemaah, dan dia ambil term jemaah tu dengan dia tepekkan kepada jemaah dia. Faham ke macam tu? Sebab dalam konteks Nabi, dia jemaah itu adalah umat Islam tu sendiri. Sebab tu dia macam tak boleh keluar. Maknanya keluar tu memang pihak kepada yang dia ada lah, musyrik ke dan sebagainya. So itu just nak bagi faham word-word itu sendiri. Tapi in other words juga, sepatutnya semua umat Islam tu satu jemaah lah. Faham ke? Satu jemaah, jangan faham bahasa kita macam semua kena join nama-nama yang kita ni, bukan macam tu. Maknanya dia satu, dia sepatutnya satu. Dan kat sini yang quite interesting okey. Okey, sama Now, dekat sini dalam hadis-hadis ni, sebab ada satu lagi hadis yang Nabi kata apa? Takkan tersesat kalau apa syarat yang Nabi bagi? Kalau ikut Quran dan Sunnah kan. Now, kenapa timbul ni just kalau tajuk habislah ni. Tapi kenapa timbul ni Ahli Sunnah wal Jamaah? Term tu. Asalnya sebab hadis-hadis tu Nabi kata, maknanya indikasi dia kalau pegang Quran dan Sunnah takkan tersesat, dan korang tak boleh keluar jemaah. Jemaah tu umat Islam, macam kita faham tadi So bila Ahli Sunnah wal Jamaah ialah orang yang memang ikut sunnah Nabi dan bersama jemaah Islam tu lah. Again, bila cakap jemaah Islam jangan faham yang kita faham kumpulan-kumpulan Islam sekarang as one body tu Dia agak obvious bila ada khalifah dan satu umat dan sebagainya. Tapi dalam konteks hari ni, Ahli Sunnah wal Jamaah ni dah jadi benda lain tau. Sebab dia jadi benda yang amat juzuk tu, yang dia klaim Ahli Sunnah wal Jamaah, dia pula klaim Rasulullah wal Jamaah. Faham ke? Sebab sekarang ni ada yang consider Ahli Sunnah wal Jamaah tu perbincangan fiqh pula. Ada yang cerita perbincangan forum akidah pula So dia jadi, sebab tu jadi confused. Asalnya Ahli Sunnah wal Jamaah ni, itu dia. Kenapa ada term tu? Based on hadis tu lah. Siapa yang pegang sunnah Nabi, siapa yang tak keluar daripada jemaah umat Islam, itulah dia. So sekarang ni saya tak nak masuk lah. Versi Malaysia lagi interesting lah kan. So kalau ikut definisi kat Malaysia ni, lagilah macam semua satu dunia yang lain memang terkeluar lah. Hanya dalam Malaysia ni pun ada grup ni, kalau yang ni dia claim dia lah Ahli Sunnah Jemaah, yang ni contohnya kat situ, yang dunia lain ni tak tahu apa jadilah umat Islam yang lain. So itu lagi interesting Anyway, itu confusionnya dia. Now balik kepada tajuk Siapa yang berlak dengan ayat ni? Inna fatahna laka fatham mubina. Okey, ni siapa yang dah pernah dengar kupasan ayat ni? Pernah kan? Ada yang tak pernah? Apakah kemenangan korang dah ni kau kena buka lagi semua ngantuk dah habis kot Oh, air habis, masya-Allah. Kena tambah air mineral kot. Air mineral makin ngantuk. Okey, ni nak pendekkan cerita. Kita nak sebab kalau siapa yang familiar, surah ni, ayat ni dikaitkan dengan peristiwa Hudaybiyah. So, kemenangan apa Hudaybiyah tu jadi panjang. So, kalau kita buka cerita tu yang nak tanya. Harapnya korang kata dah pernah dengar. Dah Betul ke ni? Buat faham
Kita dah sekali je. Skill ni. Okey, perjanjian Hudaibiyah. Okey, apakah yang menyebabkan para sahabat susah nak terima perjanjian Hudaibiyah? Tak ada syarat dia yang ni. Dia macam family boleh yang berhijrah ke Madinah boleh panggil balik. Tapi kalau macam Tu betul-betul perjanjian kan? itu antaranya. Okey, lagi. Sebenarnya dia macam berat sebelah lah. Okey, berat sebelah. Lagi. Apa latar belakang sebenarnya sebelum perjanjian Hudaibiyah tu? Sebab dia bertimpa-timpa susah tu bukan just perjanjian tu. Nabi nak buat haji. Nabi nak buat haji. Betul? So tak dapat. Segi tak dapat lah. Sebab ada buat perjanjian tu and then kena tangguh. Dia kena batalkan. Sebab dia datang dari Madinah nak masuk Mekah kan. Lepas tu bila kata batalkan maknanya patah balik. Now, kalau kita nak faham benda tu, biasanya kalau tu terpaksa cerita semua sirah, tapi kalau yang kita ambil dekat, event yang recent sebelum tu adalah perjanjian perang Ahzab kan. Perang Khandaq. Di mana semua orang nak musyrik kumpul dengan bala Ahzab tu. Kenapa nama Ahzab? Sebab dia kumpul semua puak-puak lain kan. Nak serang dan kemudian dengan bantuan Allah habis macam tu kan. Tak jadi. Kemudian Nabi dapat mimpi apa? Masuk Mekah kan. Dengan berihram kan. Tu yang nak pergi haji tu. Mudah tak teruji tak keimanan untuk kata macam kita diserang segenap penyuruh nak bunuh kita kan. Kata Nabi kata, aku mimpi ya. Kita masuk Mekah. Mekah ni tempat orang yang nak bunuh kita tadi kan. Dengan keadaan kita pergi bukan dengan bersenjata tapi dengan ihram. Teruji tak keimanan untuk okey. Ya Rasulullah. Dia baru nak bunuh kita tadi kan. Lepas tu kita kata kita masuk tanpa bersenjata. Itu dah menguji keimanan dah. Lepas tu bila tak dapat dipendekkan cerita, bila sampai situ sebenarnya tak dapat masuk. Lepas tu Uthman pergi berunding, lepas tu ingat Uthman dah mati, so banyak tu Ridwan kan. Kita akan tutup bela ni, pendek cerita kan. Kemudian bila Nabi agree untuk tamat di sini, kita patah balik. Boleh tak bayang kan? Jajak kita keluar tadi kan. Nabi kata dia mimpi kan. Boleh masuk ni. Sekarang kita tak boleh pula. Kau boleh bayang tak dia punya test tu, ujian dan ini ujian terbesar lah sebenarnya kalau kita tengok kat situ sebab tu dia climax dan kalau siapa ingat Prof Walid cakap apa first point leadership, first point kan yang kedua apa ujian tu kan. Siapa yang tak dengar kena tengok recording lah. Ujian yang besar dan semua mereka ujian dan ada kesan dia kan. Maksudnya sebab tu mereka jadikan tahan uji dan sebagainya. So di sini ujian yang climax yang akhirnya pendek cerita, akhirnya Nabi bila disarankan oleh isterinya dia lead by example. Sahabat ikut kan. Bercukur, sembelih binatang dan patah balik. Dan kat situlah kalau dipendekkan cerita salah satu tafsirnya ialah Allah kata itulah inna fatahna laka. Laka ni sebenarnya kemenangan tu kemenangan Nabi. Bukan kemenangan umat Islam. Sebab dia satu kan. Maknanya kerjaan apa? Kerjaan Nabi membina orang yang disiplin dah sampai, walaupun teruji sampai situ, dia masih lepas Dan lepas itu mudah je untuk Allah bagi satu persatu sampai Fathul Mekah and onwards Sebab maknanya para sahabat tu dah dididik sampai level disiplin yang sampai sebegitu sekali. Dan kemudian maknanya dia dah ready untuk Nabi punya towards the end lah sebenarnya. Of misi Nabi. Now, pendek cerita, perlu ke sahabat diuji macam tu dan sebagainya? Dan ni tie back kepada apa yang Prof Walid sebut Kenapa ujian tu perlu? Kenapa perlu sangat growth karakter apa semua ni? Supaya kita Kalau in other words, perlu ke benda tu penting sangat ke kalau kita just nak hidup sebagai Muslim yang soleh? Penting. Kadar Muslim soleh, bukan Muslim tu tak penting lah, tapi kita punya aim kan memang nak menikmati ilmu kan. Memang test macam tu perlu lah untuk Kalau para Rasul, perlu ke para Rasul perlu ke dia diuji kalau bukan kerana dia tu untuk jadi Rasul? Faham?
Kalau para rasul tu untuk dia jadi Muslim soleh saja. Faham kan? Maknanya solat lah, ibadah lah. Dia tak perlu lalu semua tu. Tapi sebab dia nak bawa misi risalah tu yang benda tu jadi prerequisite kan. So para sahabat pun sama So para sahabat ni ditarbiyah, dibentuk bukan untuk jadi soleh sahaja. Faham kan? Bukan dia kata dia orang tu tak soleh ke? Salah faham pula. Tapi kerana dia orang ditrain untuk bawa Islam ke satu dunia So sebab itulah begitu So in other words, konsep ni ialah pembinaan ni adalah pembinaan bina jundi membina tentera. Penting sangat ke pembinaan jundi ni? Penting untuk apa? Mak bateri apa pula? Supaya Islam tak tertindas. Islam kan ada, tapi kita ada. Tu boleh bateri separuh jalan pula. Okey, sekejap, okey. Kalau saya tanya ni, untuk kerja-kerja dakwah, perlu ke orang jadi dibasuh sampai macam tu sekali? Sampai macam sahabat kena lah? Ataupun para rasul kena? Kenapa? Dia nak bawa nilai Islam. Nak bawa pemahaman yang betul lah kot. Pemahaman Kalau tak kena macam tu, tak bawa ke? Nak tak pilihan lah. Kalau tak diuji macam tu, dia tak dia pemahaman tu tak sekuat yang sahabat dan yang kot para rasul ada. Okey, lagi-lagi ni? Macam mana? Ke saya olah soalan ni? Nak bawa disiplin. Okey. Perlu sangat ke disiplin ni kalau nak berdakwah? Perlu Contohnya ada kawan kita kata, saya nak berdakwah, saya nak buat kempen sebarkan salam. Awak kena bina disiplin awak dulu. Ya ke? Kata apa pula, saya buat kempen lah, saya buat posting kat Facebook. Faham tak nak pasal ni? So macam mana? Mungkin kita tengok konteks. Tengok konteks sejauh mana apa dakwah yang kita nak buat je lah. Kalau dakwah macam mungkin kalau saya kata kempen salam setiap hari tu mungkin kita boleh buat dah kan. Kita dah lalui lah fasa training tu. Tapi sebab untuk sahabat Nabi ni dia punya konteks dia nak sebarkan kat seluruh alam. Jadi training yang untuk menyediakan dia ke tahap tu memang training yang harsh lah. Jadi ujian yang harsh. Kalau macam ujian yang serius-serius takut, kalau takutlah macam kita pun kita nak jadi askar pun tapi kita training dekat padang bola je kan. Memang tak jadi askar kita tahu. Dia mesti ada nak sampai tahap askar tu, training dia pun kena kau-kau lah untuk dapatkan tahap tu. Setuju ke? Saya tanya macam ni sebab apa tahu? Sebab word dakwah ni, okay, word dakwah ni refer kepada cara ke refer kepada objektif? Objektif. Dakwah tu objektif? Dakwah tu cara? Dalam Lifestyle. Wah, ni dah berteori pula ni. Kalian lifestyle. Faham tak soalan ni? Maksudnya, bila bercakap dakwah, kau terbayang apa? Bukan ke, okay, senyum tu sedekah, sebarkan salam. Bukan tu dakwah ke? Dakwah. Okay. So, tu bukan dakwah? Dia kan macam sahaja tadi. Okay, maknanya tak cukup dakwah macam tu? Dia cara yang berobjektif macam tu. Okay, cara untuk capai something kan? Adakah semua orang yang berdakwah mempunyai objektif yang sama? Adakah semua orang yang berdakwah yang kita yakin dia orang ikhlas berdakwah? Tak kisahlah dia buat kempen tertentu ke,
dia ajak orang pergi masjid ke, semua tu kita establish sebagai orang yang ikhlas dakwah. Adakah dia orang mempunyai objektif yang sama? Apa objektif yang sama tu? Okey, okey. Kita bila cakap dia orang, kita yakin dia orang ikhlas tu, mardatillah tu lah. Bukan sebab nak tunjuk-tunjuk apa semua. Tapi maksudnya bila cakap objektif tu, objektif di alam nyata tu. Maksudnya Tak izin keluar je. Dia orang minta jumpa tidak. Okey. Macam mana? Now, okey, dependentkan cerita. Sebab dakwah ni is apa yang kita buat untuk capai something. Kalau orang nak mempopularkan sunnah yang tertentu, itu satu dakwah kan. Dan ini satu dakwah yang bagus dan murni. Faham ke? Tapi kalau kita bila pecah-pecah macam tu, kita akan perasan tak semua dakwah yang memerlukan sampai macam ni. Boleh faham tak? Sebab untuk contohnya tadi, menyebarkan sunnah yang tertentu lah, contohnya ajak solat berjemaah ke apa, dia takkan diuji sampai macam ni. Boleh faham tak aku cakap macam tu? Ke tak setuju? Bila mana yang timbul benda-benda macam ni? Kawasan bila dia pergi untuk mengubah pemikiran. Bila dia direct confrontation dengan establishment kan. Maksudnya kalau kita tengok dari zaman Nabi apa semua, itulah dia. Maksudnya ada benda, contoh kalau kita bayangkan, sebab kita kat Malaysia susah sikit. Kalau kita bayangkan kita duduk negara kafir, negara non-Muslim, ada benda yang kalau kita sebarkan pun, kerajaan tak kisah. Kerajaan bukan Islam tu lah. Sebab dia tak mengganggu establishment. Kalau nak sebar salam, bagus lah. Nak senyum, bagus lah. Tapi once kita kata kita nak tegakkan something, dia dah start jadi, ini problem ni. Faham ke macam tu? So, kalau orang nak buat dakwah yang macam tu lah yang akan timbul benda ni. Boleh faham? Nabi, boleh terima ke? Semua Nabi nak bawa benda yang memang bersifatnya gitu. Yang akan menggugah kuasa. So disebabkan tu dia tentang begitu. Okey, korang rasa ni bukan, jangan salah faham bukan kata kita nak gugah kuasa siapa pula. Bukan point dia gitu. Point dia naturally nak menegakkan kalimat Allah tu akan ada kuasa yang memang takkan nak benda tu lah. Senang cerita Jangan salah faham untuk kata awak cakap kerajaan mana ni. So tu cerita lain Now, bila kita cakap bagaimana okey, ni kita cerita pasal how dia boleh jadi dalam bentuk ni kita masih cakap dalam amal berjemaah. Kalau bentuk yang paling basic, yang ni lah, betul tak? Bentuk paling basic. Okey, contoh kita nampak ada satu isu yang perlu di-tackle. Oh, masyarakat kita ni ada isu ni yang kita perlu tangani. Dan kita pun ajak member kita ajak member, jemaah kan, takkan nak biar masyarakat macam ni, kita perlu baiki macam ni. Dan dia pun okeylah, kita ikut kawan. Dan kita pun plan kita buat. Boleh faham ke? Dalam konteks tu, kita lah jadi imam dan dia jadi makmum dalam misi tu. Itu yang paling basic lah. Boleh follow Now, dan itu yang paling basic. Dan dia juga amal jemaah ini pergi sampai juga kepada bentuk yang paling yang kompleks dan menyeluruh lah. Menyeluruh tu maksudnya bila kita cakap full, kalau kita nak terapkan semua yang dalam Quran tu, itu menyeluruh. Dan anything in between So kalau kita cakap Nabi Muhammad SAW bila dia membina negara Madinah tu, sebab tu structure dia jadi nak cakap kompleks tu tak tahulah, tapi dia jadi detail lah pembincangan amal jamaah dia. Kalau in between tu, contohnya rumah Arkam bin Abi Arkam pun dah ada structure dia, betul tak? Tahu ke saya cakap apa? Betul. Semua faham Ke malah dah semua ngantuk ni. Maksudnya strategi yang bersembunyi tu. Itu strategi bersembunyi itu supaya orang tak tahu. Structure tu maksudnya berorganisasi. Kat mana berorganisasinya Amal Arkam bin Abi Arkam? Amal Arkam bin Abi Arkam tu bukan saya nak refer rumah tu tapi korang tahu ke apa yang berlaku dalam tu dan apa implikasi dia? Okey, kalau orang kata rumah Arkam bin Abi Arkam tu majlis ilmu, kau setuju ke tak?
Kalau orang kata rumah rakam bin Abi Rakam tu format dia adalah majlis ilmu. Kau setuju ke tak? Tak setuju. Kenapa? Sebab dia initiate gerakan, satu gerakan yang lepas tu sahabat buat untuk sebarkan dakwah. So kalau bahasa, kalau kita kata dia sebenarnya mau kepada markas, kau faham bilik gerakan. Tu bahasa siasat sikit lah, bahasa politik sikit kan. Tapi macam itulah dia punya function Bukan nak kata tak ada berlakunya majlis ilmu dalam tu. Tapi dia punya function as a full tu bilik gerakan lah kalau kita kata markas Kalau bahasa markas biasa dengar ke markas? Boleh bayang. So indikasi dia salah satu yang masuk macam mana Umar masuk Islam tu lah. Tahu kan macam mana Umar masuk Islam? Apa yang berlaku sebelum tu? Dia dengar bacaan, dia tiba-tiba dengar kaset dengan ipar dia. dengan adik ipar. Adik dengan adik ipar dia. Apa yang berlaku dalam rumah tu sebenarnya? Sayyidina Umar marah tentang keislaman adik yang ipar dia. Okey. Dia apa? Dia dengar bacaan. Okey. Siapa yang baca Quran? Dia berdua dalam rumah tu. Khabab. Siapa Khabab tu ziarah ke apa? Dia tengah mengajar kan? Dan lepas tu yang Khabab yang bawa, maknanya lepas tu kan Umar dibawa ke rumah Kambing Abel kan? Bila dah indikasi dia tu kan. Benda tu hint kepada apa? Siapa yang assign Khabab ke situ? So sebab tu saya kalau dulu orang ni bahasa saya lah, macam orang kata kau ni Usrah kenapa kita ikut rumah Kambing Abel kan? Jawapan saya ialah kalau betul kau nak claim macam tu, sebagaimana semua orang yang dalam rumah Arkam tu dia orang ikut Nabi, dia assign untuk bawa usrah lain, boleh claim. Faham tak? Kalau korang ikut usrah, tak bawa usrah lain, jangan claim lah rumah Arkam. Kita lagi tak faham. So functionnya begitu. Maknanya Nabi bawa core tu, setiap orang ni akan secara rahsia akan bawa keluarga-keluarga yang lain tu kat rumah dia orang secara rahsia. So itu structure kan? Itu tanzim lah. So dia bukan just mendengar just untuk ilmu dia memang semua orang tu disusun supaya macam mana nak dapat semua orang dah Islam secara rahsia. Sebab especially wanita memang tak boleh datang, bukan tak boleh datang, yalah secara rahsia dia akan pelik lah kenapa dia berkumpul rumah Arkam dan sebagainya. So itu nak kata structure Now misi kita nak sampai kepada apa? Level apa nak capai? So kalau kita faham Islam ni nak suruh kita bina apa, kita kata faham betapa besarnya benda tu, dan kita akan masuk semua yang tadi-tadi lah kan. Sebab tu perlunya amal jama'i Now, so macam mana? Okay, ni kita akan cover secara surface saja apa elemen-elemen yang mungkin biasa korang dah dengar pun dalam konteks amal jama'i Syura, biasa dengar syura? Biasa dengar So salah satu elemen bila orang kata amal jama'i akan ada elemen syura lah. Ni, malam ni just mau kemudian lontaran-lontaran praktikal apa semua tu kemudian insyaAllah. Siapa memilih ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bersyura bersama sesama mereka. Mereka pun menginfakkan sebahagian dari apa yang kami berikan kepadanya. So ini semua elemen-elemen yang sebenarnya ayat ni dia sambung sebab walazina tu maknanya sebelum tu dah cerita dah. Tapi ni ciri-cirinya salah satunya ialah syura wa amruhum syura bainahum. Ni pendekkan cerita sikit lah laju je. Ayat ni pun familiar tak? Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kaitan dia? Wa shawirhum Allahu akbar wa shawirhum fil amr. Now, ni just as muhasabah sebab sengaja kita dah pernah terlibat dengan organisasi kerja organisasi kan. Dan kita pernah bersyura lah kot basically meeting-meeting kita buat kat sini of course fa iza azamta fatawakkal Allah. So dia punya rumus dia memang kita kena apa yang kita buat mesti tawakal kepada Allah, tapi tawakal tu
sebelumnya dah ada fa'iza azamta. Maknanya dah ada keputusan yang dibuat kan. Keputusan tu datang dari mana? Wasyawirhum fil amr. Maknanya dah syura baru keluar keputusan, baru tawakal. Sebelum syura tu apa pula? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. So ada dua benda Ustaz. Apa maksud dia? Maafkan dia orang, istighfar untuk dia orang. Maksudnya sepatutnya kalau kita ambil opposite lah, kalau kita bermeeting bersyura, kita kata ini kita syura kan. Tapi sebelum masuk syura pun macam mana nak kalahkan dia punya pandangan tu? Contoh kan. Itu maksudnya dah menyalahi ayat ni. Faham ke? Sepatutnya tak ada isu hati. Kalau kita dulu lagi lah, kita tak tahu korang masih kan. Kadang-kadang camp lelaki, camp perempuan macam mana budak-budak perempuan ni. So itu semua dah menyalahi ayat ni. Maknanya keputusan tu kita nak tawakal tiba-tiba tanpa melalui benda ni. Wastaghfir lahum ni bukan okey mesyuarat. Kita sama-sama minta ampun lah untuk dia yang buat salah itu bukan. itu maksudnya lain kan. Faham ke? Maksudnya memang kita secara ikhlas, ya Allah ampunkanlah dan sebagainya. Cerita ni sebenarnya kalau kita baca dari awal, sebenarnya ini cerita orang perang Uhud yang turun bukit tadi tu. Bagaimana Allah latih, Allah ajar macam mana nak deal dengan diorang. Maafkan diorang, minta ampun diorang, jangan keluarkan diorang dari ahli syura. So kenapa? Sebab Allah cakap agak atas kan. Sebab dia orang dapat silap besar sebenarnya dengan turun bukit kan. Lalu Allah kata apa? Dengan rahmat Allah kamu lembut dengan dia orang. Kalau kamu tegas dan kasar dengan dia orang akan lari lah. So maksudnya ini satu cerita lah dalam konteks tarbiyah. Kalau ada orang buat silap yang sampai ramai orang syahid pun, cara treatnya begitu sebab kalau Nabi tegas, dia orang akan terus tinggalkan lah. Anyway, itu satu pembincangan lain Tapi nak kata syura adik, kalau ada pengalaman ni jadi muhasabah lah macam sebab tu dia ada perbincangan boleh ke lobby dalam syura ni. Macam sebelum mesyuarat dah lobby kan, macam mana kita pakat dengan dia orang. So itu semua unsur-unsur yang tak sihat dalam syura sebenarnya kan, sebab dia dah tak ada unsur-unsur yang Allah sebut kat situ. Okey, itu satu konteks. Satu lagi taat. Familiar ayat tu, sami'na wa ata'na. So ini daripada surah Al-Baqarah. Family kan ayat ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. So ini ada satu slogan. Biasa dengar tak sami'na wa ata'na? Dan biasanya digambarkan sahabat macam tu kan. Dan kalau kita tengok yang perjanjian Hudaybiyah, ada yang kata itulah first time sahabat dia tak sami'na wa ata'na. Boleh bang? Dia macam dia ada gap antara sami'na wa ata'na tu. Dia akhirnya dia tak juga. Tapi ujian dia terlalu besar sampai sebab selama ni macam sami'na wa ata'na, tapi masa tu dia macam sampai tak boleh terima sehingga dia ada gap untuk taat tu. Tapi akhirnya dia lepas juga. Tu just nak gambarkan ujian dia bukan calang-calang ketika itu Okey. Yang ni pun familiar Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Now, saya tak akan kupas panjang ayat ni, tapi just nak kata konsep taat tu memang kita akan dapat berulang-ulang walaupun ada pembincangan. Siapa yang pernah dengar pembincangan kenapa Allah sebut atii'ullah, ada word atii'u, atii'ur rasul, ada atii'u, wa ulil amri minkum tu dia, kenapa dia tak ada atii'u kat sini? Siapa yang pernah dengar kupasan tu? Sebenarnya sebab atii'ullah dan atii'ur rasul tu ada kata atii'u tu sebab kita memang kena taat amal Rasul tu memang tanpa syarat. Maksudnya kita memang kena ikut apa-apa kata dia orang lah. Jadi sebab kenapa amri itu tak ada atii'u, sebab secara default tu memang kena taat tapi ada certain masa yang kita boleh tak taat dia orang. Okay, tu insyaAllah maksudnya dia conditional lah. Dia ada benda-benda yang kalau kita nak baca daripada ayat yang sebelum ni, dah ada ayat kepada pemimpin sepatutnya macam mana dan sebagainya kan dulu kan. Anyway, so tu ada perbincangan. Tapi nak katanya konsep taat tu, kalau kita baca Quran kita tak boleh lari lah. Kita tak boleh kata macam okey, satu soalan kalau kita ambil lebih dekat dengan operasi adakah maknanya adakah kita ni dituntut untuk taat buta? Tak. Kalau orang kata bukan ke
Kalau orang kata bukankah contoh dalam Quran pasal Nabi Ibrahim dia suruh bunuh anak dia tu tak buta? Kau nak jawab macam mana? Itu sebab Minta Allah. kata manusia jangan gabung dengan syura. Oh, syura. Perintah manusia macam mana? Kalau manusia kena syura dulu. Okey, tak apa, nanti kita bincang tu. Tapi faham kan? Maksudnya tapi of course bagi orang ni satu perbincangan juga kalau dengan atheist, kalau dia antara benda dia anti kepada agama, unsur-unsur ni lah. Sebab dia kata macam mana nak tahu, sebab ramai je orang claim Tuhan suruh dia buat something. Pernah dengar ke? Macam orang kata kenapa dia pergi buat benda ni? Aku dengar Tuhan cakap. So dia ada isu pembuktian juga. Satu lagi ialah biasa dengar kan, kita tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagai satu prinsip, maksudnya regardless of suami ke parent ke apa, maknanya tak boleh mentaati Allah dalam maksiat kepada Allah lah. Faham Okey, macam mana nak pendekkan ni? Okey, Muhammad Al-Fatih, semua tahu cerita ni? Boleh faham tak apa yang dia maksudkan sini? Apa dia ceritakan? Semua faham Apa ketaatan yang dalam cerita ni? Power strategi dia kata tarik kapal naik darat, turun kat situ kan. Kalau tak ada orang taat, tak jadi cerita tu tak? Faham Sebab arahan tu senang tak? Susah kan? Nak tarik kapal atas darat kan? Dia naik atas bukit, dia turun belah sana. So kalau kita pun kita kata ni kapal kan untuk laut kan. Apa pelik. So dia hanya buatkan berlaku isu ketaatan. So tu pendek cerita. Nak katanya dalam peristiwa-peristiwa penting pun kita sebab tu saya suka tanya. Kalaulah Muhammad Fatih tu memimpin kita, dia menang tak? Walaupun dia hebat yang sama, tapi dia pimpin kita kan. Jom. InsyaAllah. So contoh tu saja menggambarkan sebenarnya individu yang hebat Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Fatih dan sebagainya. Dia bukan Superman. Dia leader yang hebat, tapi dia berjaya kerana ketaatan orang di belakang dia. Sebab tu semua para rasul pun ada Hawariyun, Nabi ada Ansar dan sebagainya. So itu sunnatullah. So kalau kita tak dilatih untuk taat, Alhamdulillah. Okey, di mana perbezaan antara taat buta dengan taat yang tak buta? Ada guideline sebab dalam masyarakat kita ada isu kan kat sini. Orang yang macam kalaulah dia terkena dengan talk show yang menyeleweng, dia jadi yang macam atas tu lah. Dia bukan sengaja nak menyeleweng, tapi dia taat kan. Boleh faham So macam nak membezakan tu? So ni pembincangan panjang, tapi harapnya korang boleh evaluate lah orang tu kan. Betul. Okey, ni kita skip. Now, okey, dalam syura boleh ke bagi pandangan? Ke kena taat je dalam syura ke? Ada contoh dalam sirah yang menunjukkan para sahabat bagi pandangan ataupun bertanya? Kisah masa nak bunuh Siapa nak bunuh siapa? Ni masa tawanan perang Badar siap. Okey. Badar Dia tanya pandangan suruh apa pandangan nak buat tentang tawanan tu. Alright. Macam Nabi tak pandangan, kalau Umar bagi pandangan untuk penggal lah, bunuh lah. Ni. Tapi Abu Bakar bagi pandangan untuk gunakan kepakaran tawanan tu untuk ajar anak-anak ikan ni. So dua-dua tu betul lah. Itulah syurah kan. Terus Anas pilih yang Abu Bakar bagi pandangan. Familiar kisah tu Now, kalau itu salah satu contoh Kalau kat situ, apakah format syura yang Nabi buat? So ada Abu Bakar bagi pandangan, Umar bagi pandangan, lepas tu Nabi apa? minta pandangan Yalah, lepas dah Abu Bakar bagi pandangan, Umar bagi pandangan, lepas tu minta pandangan orang lain kan. betul? Pilih salah satu. Sebab in the end dia pilih salah satu kan? Ke dia undi? Tak pilih.
Tak tahu. Sebab saya tanya ni kenapa tau? Sebab sekarang ni ramai yang kata kita kena kembali kita syura ke apa, kadang-kadang ayat-ayat macam tu. So kita kata apa yang dimaksudkan? Sebab kalau kita perasan Nabi bersyura, format dia tak satu format je. Ada yang dia bagi tapak tangan, lepas tu dia pilih yang dia rasa yang terbaik. Ada yang memang almost macam kita nampak macam majority punya konteks dan sebagainya. So dia tak boleh. Sebab setengah orang kita ni bila dia cakap satu term tu macam seolahnya macam ada kaedah spesifik. Faham ke? Mana boleh undi-undi macam ni? Kita kena bersyura. Sekejap, kau maksud apa sebenarnya? Faham ke? So anyway. Lagi? Okay. Untuk perang Badar, masa Nabi dah buat decision, ada tak sahabat persoalkan decision tu? Tak tahu. Nabi kata okey, kita buat camp kat sini kan. Berkubur kat sini. Ada. Betul? Kenapa? Apa okey, dan dialog dia apa yang berlaku? Nabi ambil pandangan dia. Sebelum tu. Oh, dia tanya ni wahyu ke? Kenapa benda tu penting? Kalau wahyu tak boleh challenge. Kalau Allah yang cakap, apa yang aku tahu kan. Tapi kalau ni pandangan kamu, aku ada adik yang lebih bernas. So itu satu konteks, maksudnya sempadan kita itu. Kalau wahyu lah. Tapi kalau ni pandangan leader, kita boleh challenge. Faham dan sebagainya. Dan of course dia balik kepada Nabi Muhammad SAW lah. Dan Nabi kata, oh pandangan tu bagus, dia ambil kan. Family kisah tu. Perang Uhud similar tak? Dalam perbincangan nak keluar ke bertahan? Kat dalam Madinah ke nak keluar? Ni sebelum perang Uhud. Parit tu Khandaq. Tak tahu perang Uhud. Tahu Maksud kata sebenarnya dari segi format perbincangan tu, format syura tu apa yang berlaku? Pendek cerita. So dia berlaku perbincangan kan, macam adakah kita nak bertahan ataupun keluar. Walaupun Nabi ada original pandangan dia, baik kita bertahan, tapi ramai sahabat yang kata jomlah keluar kan. Dan akhirnya Nabi kata kita keluar. Kemudian ada pula perbincangan macam kau ni apa pupus Nabi, dia macam nak U-turn balik kan. Tapi Nabi kata dia pakai baju besi dan sebagainya kan. So itu menggambarkan berlakulah syuruk itu, walaupun orang kata macam keputusan dia tu kemudian leads tu apa semua tu, itu okey. Sempadan syuruk, ada tak benda yang tak boleh disyurukkan? Cepat pantas. Dah kau tanya. Okay, satu ibadah memang tak boleh syuruk kan. Kita boleh kita bincang esok kita nak solat berapa waktu kan. Itu tak boleh. Dan satu lagi benda yang dah clear cut daripada nas. Sebab tu yang sahabat tadi tanya kan, ni wahyu ke kan. So kalau wahyu kita berserah je kan. Tapi kalau ni pandangan tu So tu secara simple. Now konsep-konsep terkait. Now ni nak dah towards the end betul ke towards the end betul lah. Bagi orang yang memikir, siapa yang serius memikir benda-benda macam ni kalau betul misi kita besar, naturally kita akan cari apakah yang mempossiblekan untuk benda tu untuk tercapai. Siapa pernah dengar benda ni? Tak pernah dengar Syarah lah Arkanul Bai'ah yang ditulis oleh apa? Siapa yang boleh baca kat tengah-tengah ni? Dia ada konsep-konsep siapa pernah taat, ukhuwah, siqah biasa dengar. Ni 3 daripada 10 rukun bai'ah Imam Hasan Banna. Family ke benda ni ke tak? Malam ni saya just lontar je. Now, bagi orang yang mencari ada tak gerakan yang serius benda ni dan memang secara konsep dan pengamalan dia menjurus kepada semua yang dibincangkan tadi? Ini salah satu contoh lah. Dan disebabkan itu dalam Arkanul Bai'ah ni jamak kepada rukun bai'ah dia menggariskan 10 rukun yang memang tak nak kena settle kalau betul siapa yang serius nak pergi kepada perjuangan yang panjang ni. So dan dia punya core dari segi pelaksanaan dia wujudlah sistem usrah. Now sistem usrah ni quite interesting sebab dia jadi mainstream especially di Malaysia dalam bentuk yang pelbagai lah. Tapi kalau kita pergi kepada yang original version,
cerita dia tak lari daripada semua cerita-cerita tadi. Boleh faham ke? Ni semua dah ngantuk-ngantuk ni. Kita simplify. Now, so dia ada dua sisi. Satu membina kualiti individu dan satu lagi memang disiplin amal jama'i. So balik kepada tadi. Kalau siapa yang family, okey. Dalam Hasabana bila dia buat sistem usrah, dia ada wasilah-wasilah tarbiyah. Ada usrah, ada daurah, kalau pernah dengar. Ada rehlah. Kan? Rehlah, okey. Rehlah ni santai tak santai? Santai kan? Dia bukan macam dalam kuliah pun kan? Tapi kau siapa yang rajin lah. Sini ada tak? Ada buku perangkat-perangkat tarbiyah, ikhwan. Perangkat ni wasilah kan? Bahasa Indonesia wasilah. Cara dia orang buat wasilah rehlah tu amat berdisiplin. Dah walaupun santai. Tapi kita jarang buat macam tu lah. Kita rehlah kan? Tapi sebenarnya ada juga kadang-kadang organisasi untuk menyusun. Tapi nak katanya dalam semua juzuk kehidupan kita tu biasanya dia orang memang dilatih untuk disiplin. Bila sebut disiplin kau boleh faham ke? Bukan disiplin muka, bukan mimik muka tau. Dia faham kan? Hanya menjaga masa, the chain of command dan sebagainya. Now, siapa familiar pula dengan benda ni? 10 masalah tarbiyah. Pernah dengar? Ke dia tak pernah dengar? Ni ambil dari Google ni, maksudnya bila kalau Google pun boleh jumpa, maknanya macam agak common lah orang pergi post-post benda ni. Apa kaitan? Kita jumpa siapa yang senaraikan 10 makhluk ni 10 benda ni? Hasabana. Kat mana Hasabana senaraikan benda ni? Kat mana? Kalau kita kata kat mana nak jumpa senarai ni dalam, sebab kita kata Hasabana yang kata. Kat mana dalam tulisan dia yang kita boleh jumpa? Oh bukan. Tak tahu. Dia balik kepada sini. 10 rukun Dalam 10 rukun ni, sekejap ada nampak tak? Al-fahmu, siapa mendengar? Al-ikhlas, al-amal. Dalam rukun amal ni, siapa pernah dengar 7 mariti amal? Pernah? So kalau al-amal ni, okey, 10 rukun bai'ah ni, Al-Banna kata siapa yang betul-betul nak berjuang bersama dengan dia, ni 10 rukun yang kena komit lah. Basic kalau nak senang cerita. Rukun pertama kena faham. Ada pembincangan dia. Yang kedua kena ikhlas, yang ketiga kena amal. Kena amal apa? 7 step. Ada 7 step kan? Dalam 7 step tu lah keluar yang 10 muasafat tu. Dekat step berapa? Siapa boleh agak? Marti amal ni logical step je. Individu, keluarga, masyarakat sampai ke dengan dan individu Siapa boleh agak apa ayat dia cakap pasal ni? Boleh agak. Sebab dia kata kena amal. Amal yang pertama ialah berkenaan dengan individu, lepas tu ada disebut 10 masalah ni. Agaknya apa yang kena diamalkan? Ni agak-agak je lah. Kalau tak pernah baca, saya nak kata boleh agak. Kalau kata dia islah nafsihi, kerja pertama kita, amal yang pertama kita sepatutnya islah nafsihi. Apa, siapa boleh translate? Islah atau islah? Baiki nafsihi, dirinya kan, nafsihi, dirinya, hatta yakun, hatta sehingga yakun menjadi. Lepas tu dia listkan 10 benda, which is this. Maknanya amal, dia kata siapa yang nak berjuang ni, amal first korang ialah bina diri korang sendiri sampai lengkap 10 ni. Siapa yang faham benda tu, dia tak boleh salahkan Akib kalau tak lengkap benda tu lah. Walaupun Al-Banna yang establish sistem usrah, tapi dia bukan kata kerja Nakib untuk lengkapkan 10 ni kepada anak buah dia. Dia kata siapa yang nak berjuang ni kerja dia sendiri. Sebab kerja usrah tu more kepada dah settle benda ni. Bukan dah settle, sambil settle benda ni, dia latih disiplin pula, berorganisasi pula dan sebagainya lah. Faham ke? So tu nak reflect apa yang dia cakap lah. Sebab ni antara benda-benda yang agak famous lah kalau orang yang pernah ikut usrah dan sebagainya. Now, untuk penutup hari ni, dia dah lajak 9 minit daripada pukul 11. Adakah anda mahukan benda-benda macam ni lah sebenarnya ceritanya. Sebab kalau nak,
itulah yang di offer oleh package sistem usrah yang di offer tu lah, yang di offer tu. Dan rasanya majoriti korang saya pernah tanya sebelum ni kan, nak tak usrah yang macam tu, nak usrah yang format macam tu, yang maksudnya dia di boundary dia adalah misi tu, bukan UIA. Faham kalau tak faham? Kau tak faham? Siapa tak faham sila tanya. Boundary maksudnya pembawaan dia ialah untuk menjayakan misi tu, bukan sebab Hufaz Leadership Program. Faham je tak? Now, saya tutup kat sini sebab at the end of the day semua benda ni adalah pilihan masing-masing. Dan kita membuat pilihan berdasarkan apa yang kita faham. Hakikatnya benda yang dipaksakan dia tak ke mana. So fungsi saya ialah memberikan apa yang saya faham sebaik mungkin untuk harapnya difaham bersama, dan berdasarkan itu kita boleh buat keputusan yang terbaik lah. Dan of course kita macam Dr. Fazli ke sebut tadi? Ke siapa yang sebut Maknanya setiap kita sebenarnya kena menganalisa semua nak kata semua claim ke semualah, semua ajakan apa tu, dan kita sendiri buat keputusan apakah yang terbaik insya-Allah untuk kita. Sebab in the end of the day kita akan berhadapan dengan Allah dan kita akan jawab atas pilihan kita sendiri. Kita tak boleh nak kata tapi nakit saya yang susun saya, faham maksudnya, sebab at the end of the day kita akan decide dan kita akan accountable for our choice. Tugas, kalau Al-Banna pun dia kata tugas saya akan terangkan habis-habis. Kalau faham dan yakin, jom. Sebab kalau dah faham tak buat kerja, korang juga kena jawab kan. So maknanya in the end kita kena buat kerja. Cumanya yang saya harapkan ialah adalah decision making untuk first ada lonjakan dalaman lah sebenarnya, dan kemudian buatlah pilihan masing-masing. Of course proses kita akan berterusan, cumanya kat situlah. Ada soalan apa-apa sebelum kita tangguhkan? Ni pun dah, semua pun dah memang kepenatan dah. Ada soalan? Tak ada? Okey, insyaAllah tak apa, kita boleh sambung dalam sesi-sesi yang informal dan sebagainya sepanjang program. Tapi kalau tadi Dr. Fizi ada sebut sebab saya sebenarnya dah lama dah tak jumpa Dr. Fizi, dan dia antara nakik-nakik yang awal lah masa saya undergrad di Unit 10. Sebab Unit 10 maksud kita orang satu usrah beberapa student Unit 10, UPM, UKM, sebab dia dekat-dekat saya dengan Dr. Fizi. So salah seorang yang membentuk saya satu ketika dulu lah, yang masih orang kata apa masih dia istiqamah sampai sekarang lah. Kalau kau tengok kesihatan dia dan semuanya, sebenarnya ramai syuyuh-syuyuh yang kalau ada peluang lagi nak buat jumpa juga dalam konteks yang kalau kita jumpa dia macam dia lebih terfikir macam dia dalam keadaan dia pun masih bersungguh macam tu, apa alasan kita sebenarnya. Itu satu benda yang harapnya memberi semangat insya-Allah. Wallahu alam. Saya tak panjangkan lagi insya-Allah. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk membuat apa yang sepatutnya kita buat insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, insya-Allah jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.